Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. So kita akan mulakan. Okey, jap ya. Okey dah. So insyaAllah kita semoga apa yang kita usahakan ni akan memberi manfaat kepada kamu. Okey, pada kita semualah insyaAllah. Okey, jadi kita akan mulakan kelas kita. So kita mulakan dengan bacaan doa. Okey, Ustaz Okey, Adam baca doa Adam. Opa, baca doa Opa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. So, saya ucapkan tahniah pada yang join. Okey, Alhamdulillah lah ni. Ada 60 lebih orang. Walaupun last minute saya bagi tahu korang join. Alhamdulillah. So, untuk hari ni kita akan mulakan kita punya kelas dengan tajuk yang kedua iaitu bab tingkatan 4 iaitu bawah tajuk kuadratik. Okey. So, kuadratik. Okey, apa yang kamu belajar dalam tajuk ni? Cuba cerita-cerita sikit dulu sebelum kita masuk kita mulakan. Dua-dua tingkatan 4 dah belajar. Dua-dua tingkatan dah belajar. Budak tingkatan 4 dah belajar. Tingkatan 5 pun dah belajar. Okey, apa dia? Siapa nak? Silakan form 4. Silakan form 4. Form 4 dia fresh lagi kan? Okey, form 4 wakil seorang. Saya ternampak nama kat sini Akram lah pula. Akram. Okey, Akram. Belajar pasal punca, lepas tu penyempurnaan kelas 2. So banyak lagi. Banyak lagi. Okey, siapa nak sambung yang banyak lagi tu? Siapa nak sambung yang banyak lagi? Sebetul, dia ada pasal punca, ada penyempurnaan kuasa 2 ataupun completing the square dan Akram kata ada banyak lagi. Okey, perempuan. Nabila. Nabila penolong kelas 4A ada tak? Ada cikgu. Okey, Nabila. Okey, Nabila. Kita belajar pasal graf kuadratik. Ya, kita belajar pasal graf. Iaitu kita buat lakaran graf menggunakan completing the square ataupun penyempurnaan kuasa 2 yang macam Akram sebut tadi. Okey. Kemudian kita tengok juga untuk type of roots iaitu jenis punca. Kita ada berapa jenis punca? Megat. Azan. Okay, lepas azan kita... Okey. Berapa punca? Ada azan sekejap Cikgu, kehadiran cikgu tak update lagi. Oh, tarikh hari ni tak ada. Okey. Yang Jumaat lepas pun belum. Oh, okey. Semalam lah. Okey.
Okey. Okey, Megat. Apa tadi saya tanya? Megat, Kalau betul dapat kek Nutella je. boleh. Engkau nak apa, Nutella Boleh. ke Nutella ke? Kau nak apa Boleh kan? cakap? Ada 3 je. Apa dia? Punca nyata dan berbeza. Lepas tu punca sama. Lepas tu tidak mempunyai punca. Okey, so Betul. macam mana kita nak tentukan jenis punca tu? Kita guna apa? Dia punya apa panggil tu yang arrow lepas tu dengan sama dengan tu. Arrow kan Betul sama lah dengan. Guna formula apa? Ada formula dia kan? Formulanya apa? B kuasa 2 tolak 4 AC. Pandai. Okey. Kek Nutella tu. Okey, Nutella. Okey, pian tepi ya. PM aku hati ya. Okey. Lepas tu kau sediakan duit, aku hantar rumah kau ya. Boleh. Okey. Kena bayar. Bayar? Aku bisnes weh. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey. So itu dia jenis-jenis punca. You gunakan B kuasa 2 minus 4AC. B squared minus 4AC. Okey. So itu untuk menentukan jenis punca. So kita ada berapa punca? Betul lah tadi tu. Okey. Dah okey lah tu, dah pandai dah. Tinggal jawab soalan je. Korang semua ni pandai-pandai, tapi subhanallah kerajinannya tersangat-sangat untuk menjawab soalan. Jadi so kita tengok soalan. Okey. So kita tengok bahan yang saya bagi ni merupakan modul Negeri Sabah. Okay, yang memang kita gunakanlah untuk revision ni. Saya memang gunakan modul ini. Sorry. Bukan yang ini, yang ini. Okay. So kita akan mulakan di sini. Okay, so ini. Alamak, sorry. Dia tak boleh share screen. Nanti orang nak masuk tungtang-tungtang. Okey, so awak tengok ini secara keseluruhan yang kamu belajar dalam tajuk ini. Okey, dia ada banyak lah, dia kecilkan. Semua ni, kalau semua ni ada dalam kepala kamu, maksudnya settle lah. Macam tu, okey. Okey, so ini persamaan kuadratik. Okey, kat sini dia tunjukkan kalau awak tengok ini sebenarnya kalau kita besarkan dia ada negatif B over 2A untuk you cari dia punya titik minimum. Okey, you akan tentukan dia punya ataupun axis of symmetry. Okey, tapi seperti biasa saya tak gunakan formula-formula itu, so kita terus applykan persamaan itu. Kita gunakan completing the square biasanya. Okey. Semua inilah yang kita akan pelajari. Okay. Jadi macam saya kata sebenarnya dalam PowerPoint ni, slide ni adalah soalan-soalan yang daripada modul Sabah. Cuma saya dah ambil, sikit-sikit lah. Okay, jadi yang kawan kamu sebut tadi, okay, iaitu menggunakan ni kat sini jenis punca. Nampak tak skrin sekarang?
Nampak. Nampak? Okey. So ini dia. Ni jenis-jenis punca. Kalau awak tengok, graf dia sentuh satu. So ini dia kata punca sama. Okey, punca sama kenapa? Sebab kamu dapat nilai X satu nilai sahaja. Okey, selain daripada punca sama, ayat dia apa? Siapa ingat? Tangent. Yes, tangent. Bila dia kata tangent, so kamu tahu bahawa dia adalah punca sama. B squared minus 4AC equals to 0. Ini dia. Okay. Kalau yang ini maksudnya dia less than 0. Dia tidak sentuh. Ataupun ayatnya dia akan kata always positive. Atau yang sebelah sini dia kata always negative. Kalau dia sebut pasal itu, maka you kena tahu dia adalah B squared minus 4AC. Yang ini less than 0. And one more is bila dia kata B squared minus 4AC lebih besar kosong. Iaitu dia sentuh pada 2 titik. Macam mana? Ini semua sentuh 2 titik. Okay. Kemudian dalam tajuk ini juga kita belajar pasal completeness square iaitu penyempurnaan kuasa 2. Ini formula yang dia gunakan tapi saya guna lain sedikit. Lebih kurang je ni tapi saya ubah. Kenapa? Suka hati saya lah saya nak ubah. Tapi sebenarnya dia orang dah guna dah kat bawah ni. Bawah ni. Dulu dia orang tak guna ni. So dia guna panjang. Dia faktorkan A dia semua-semua. Saya tak suka yang itu sebab biasanya bila faktor tu pelajar akan tersilap. So saya guna cara yang saya punya dan sekarang dah ditunjuk dekat sini. Okey, ini untuk membentuk persamaan dia menggunakan sum of root and product of root. Then kalau awak tengok formula kat sini sum of root ada formula dia. Formula sum, baik-baik berdiri Umi buka on. Okey, sum of root adalah negative B over A. Tapi seperti biasa, saya juga tak suka guna formula. Okey, nanti kita tengok baliklah apa yang saya maksudkan. Cikgu ni asyik tak suka guna formula je apa. Sebab formula ni memang tak diberi dalam peperiksaan. Berapa kamu nak guna, nanti kamu lupa. Kamu semua kan mak nenek dan tok nenek, jadi dah suka pelupa. Okey. Okey, so kita tengok dekat sini. Okey, sebelum tu saya nak check sekejap. Ada tak orang yang terkapai-kapai di tepi pintu? Tak ada. Okey, good. Okey, jadi sekarang awak tengok di sini. Soalan kata, okey, dia kata selesaikan persamaan kuadratik bla 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 bla. Tuliskan jawapan anda betul kepada 4 angka bererti. Soalan ini sangat mudah. Bila ni keluar 2003. Korang dah lahir ke belum? Belum. Kan? Belum lahir. Korang semua masih dalam syurga. Belum lahir. Jadi soalan ni dah keluar. Jadi soalan yang masa kau duduk dalam syurga dah keluar. Jadi sekarang ni dia akan keluar yang susah-susah. Jangan duduk dalam neraka. Na'udzubillah. Okay. So yang ini. Ini dah keluar. Sekarang dia tak keluar soalan-soalan macam ni. Sebab ini dia tahu pelajar boleh tekan kalkulator. So yang dia keluar semua dalam sebutan huruf-huruf. Yang tentunya kamu tak boleh tekan kalkulator. Okay. So yang macam ni mudah. First step, you mesti write to general form. Okay, iaitu ax squared plus bx plus c equals to 0. Lepas tu, bila macam ni kan, dia kata dah tentu-tentunya jawapan kita dalam titik perpuluhan. Sebab dia kata jawapan anda betul kepada 4 angka bererti. Jadi kamu tak boleh gunakan factorization method iaitu tak boleh menggunakan kaedah pemfaktoran. So kita guna kaedah apa ini? Hello? Formula atau penyempurnaan kuasa 2. Yes, kita guna formula atau gunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. So yang mana yang paling mudah? Formula. Ya, kita akan menggunakan formula. Formula ni, okey sekejap saya kena tutup dulu kamera. Saya nak baringkan ini laptop. Sekejap ya. Okey, so apa formula dia? Cuba sebut. Siapa ingat? Formula dia apa? Cuba sebut. Seorang. Ada lagi orang nak masuk. Saya nak buat slideshow. Buat slideshow dah besar. Okey. Okey, apa dia formulanya? Siapa ingat?
formula adalah negatif B plus minus square root B squared minus 4AC over 2A. So dekat sini apa yang penting? Kerjasama. Okay. So apa yang penting dekat sini ialah kamu tuliskan dulu dalam bentuk general form quadratic equation. So you dapat kat sini adalah 2x kuasa 2 minus 8x. Okey, hati-hati expand dulu. So kat situ you dapat ini, you dapat X, okey. You dapat X, you dapat tambah 2 tolak X kuasa 2 tolak 2X. So jadikan 1, you dapat 2X kuasa 2 tolak 8X tambah X kuasa 2. Ini dengan ini negatif X, betul? Negatif X bawa sini tambah X tolak 2 sama dengan 0. So you dapat 3X kuasa 2 tolak 7X tolak 2 sama dengan 0. So dekat sini awak dah dapat bentuk kuadratik. Selepas kamu dapat bentuk kuadratik, so you determine value of A, what's your B and your C. A kamu 3, B kamu negatif 7 dan C kamu adalah negatif 2. Then you substitute dalam formula. You ingat ya, ini markah. Jalan kerja ini merupakan markah. Markah dia apa? Dia nak tengok you substitute dengan betul. Okey, sebab formula ni, kamu nak gunakan formula ni, dia kamu kena tahu gantikan nilai. So kalau you tengok kat sini formula negatif B, you punya B negatif 7. Plus minus square root B squared, your B is negative 7, squared minus 4A, your A is 3 and your C is negative 2. Then over 2A, dah. Tolong ingat bahawa dilarang sama sekali mengira nilai ini menggunakan kalkulator. Sebab kalau tak awak menyesal, kalkulator awak akan meletup. Okay, sia-sia je tengah dalam Dewan Peksa kalkulator meletup. So, ini hanyalah hiasan semata-mata. Kamu akan jumpa nanti dalam tajuk seterusnya bila kamu menyelesaikan persamaan kuadratik. Okay, apabila kamu ada dua unknown, linear and non-linear. Okay, kamu nak selesaikan, kamu juga menggunakan formula ini. So, markah diberi apabila dia lihat pelajar masukkan nilai-nilai dengan betul. Okay, terus dapat 1 markah. Jadi untuk dapat markah seterusnya, terus saja tekan kalkulator. Jangan tekan kalkulator yang ini, tapi you tekan kalkulator EQN untuk masukkan nilai A, nilai B dan nilai C. Dan you dapat jawapan. Tolong tengok hati-hati sebab dia kata kepada 4 angka bererti bukan titik perpuluhan. Kat sini adalah significant figure bukan decimal places. So you pastikan awak tuliskan jawapan dengan betul, round off dengan betul kepada 4 angka bererti. Okay? Jadi first, kat mana markah kamu diberi? Kalau kamu tengok kat sini markah dia 3. Ini kertas 1. Kalau dulu kertas 1. Okey, sekarang ni kertas 1 kita pun tak tahu lagi macam mana marking scheme. Cuma yang dimaklumkan kertas 1 sekarang coming yang korang punya ni, dia ditanda seperti kertas 2. Kalau dulu kertas 1 senang je. Contoh, you dapat dah jawapan your X equals to, Okey, contohlah jawapan kamu dapat X sama dengan negatif 0.2573, X sama dengan 2.591. Okey, so pemeriksa dia terus tanda macam ni saja. Dia tengok jawapan kamu betul, terus you dapat, okey, full mark 3 markah. Dia tak tengok dah atas tu dari mana. Itu dulu. Okey. Pada zaman dahulu, itu dia. Tapi pada zaman KSSM, dikatakan marking scheme untuk kertas 1 seperti kertas 2 bermakna dia tengok A to Z. Dari Adam pergi ke Zarina. So dia cari A kat mana? Macam mana budak ni dapat ni? Oh, pandainya. Dia buat kuadratik 1 markah. Lepas tu dia masuk formula betul 1 markah. Kemudian jawapan 1 markah. Terus baru dapat 3. Kalau dulu ini betul je terus 3, dia tak tengok dah atas ni entah apa-apa kau buat. Itu pada zaman dahulu. Okey, zaman sekarang tidak. Dia nak tengok dari A, dari mana kamu buat sampai ke jawapan. Okey, so itu soalan pertama. Jadi kat sini apa yang saya dedahkan pada kamu adalah
teknik menjawab di mana jangan tinggalkan jalan kerja ini. Walaupun sebenarnya selepas you dapat A, B, C tadi, you tekan calculator, you terus dapat jawapan. Tapi kalau markah ada 3, kamu tak akan dapat full mark sebab kamu tak tunjukkan jalan kerja yang saya letakkan dalam petak biru ini. So dalam petak biru ini sangat penting. Okay? Okey, saya akan teruskan sekiranya kamu tak ada soalan. Kalau ada soalan, angkat tangan dan saya akan bagi masa untuk kamu bertanya. Kalau kamu senyap sunyi, saya anggap kamu sedang di dalam alam gaib. Okey, dan kamu sangat fahamlah sebab dalam alam gaib ni mudah faham kot. Okey. Dan soalan seterusnya masih sama. Ya. Tengok yang X tu kan, memang kena ada jawapan negatif dan positif Tekan kalkulator. Kau dapat apa jawapannya? A, B, C. Macam tekan aku. Tekan EQN, tekan kalkulator kau. Kau kalkulator warna apa? Warna hitam kot. Warna hitam. Warna hitam. Okey, kalkulator warna hitam. Kamu tekan mode sampai jumpa EQN. Okey, jap. Okey, ni you tekan mode sampai jumpa EQN. EQN nombor 1. Then you tengok ni unknown ada sebenarnya kan. Awak dekat bulat hitam ni tekan ke kanan. Keluar degree tekan nombor 2. Okey, masukkan kau punya A apa. Okey, so dekat sini A kita 3. Masukkan 3, tekan sama dengan. Korang yang lupa ambil kalkulator, tekan kalkulator. Jangan kau tekan meja tu pula. Okey, tekan meja tak keluar apa pun. Okey, negatif 7, tekan sama dengan. Then C kamu negatif 2, tekan sama dengan. Okey, dapat jawapan. 2.59 sebab dia nak 4 significant figures iaitu 4 angka bererti, so you round off pada nilai yang betul. So 1 positif and 1 mark is negative number. 0.257. Itu dia. Jadi kat sini awak tengok significant figure yang kamu belajar masa sekolah rendah, angka bererti. Jadi kat sinilah diuji. Dia tanya lagi sampai ke SPM. Jadi jangan lupakan jasa cikgu sekolah rendah yang ajar kamu kan. Angka bererti semua ni belajar sekolah rendah lagi kan? Betul tak? Saya mendengar rendah lah cikgu. Mendengar rendah. Okeylah. Okey, jadi mendengar rendah. Jadi jangan lupa jasa cikgu itu. Okey. So okey semua boleh? Kalau kalkulator yang lain, yang warna putih ke, you explore sikit lah. Dia ada je tu. Senang je. Okay, kalau tak boleh nanti bagi tahu. Tanya kemudian. Okay, next yang soalan 11 pun sama. Tengok nombor 10 terus nombor 11. Maksudnya soalan awal-awal tu saya skip. Saya ambil yang mudah sebenarnya. Benda ni sebenarnya mudah. Tapi kalau kamu lama sangat tak buat latihan, jadi sangat mudah. Okay, jadi nombor 11 ni saya tak payah buat. Nanti awak boleh tengok sendiri. Okey, you tengok kat sini. Dia kata dengan menggunakan penyempurnaan kuasa 2. Kalau dulu saya tak pentingkan yang ini. Sebab soalan tak pernah kata nak guna kaedah apa. Tapi yang ini nampak dia macam memberi penekanan pada penyempurnaan kuasa 2. Kalau awak tengok soalan masih selesaikan. Bila selesaikan maksudnya mencari nilai. Tadi kalau awak ingat Adam ada sebut. Okey, ada menggunakan penyempurnaan kuasa 2 boleh. Guna formula boleh. So dekat sinilah dia gunakan penyempurnaan kuasa 2. Okay, so you tengok penyempurnaan kuasa 2, ingat. Okay, saya punya formula. Okay, Naim ada tak Naim? Panjang umur panggil Naim, nampak Naim masuk. Okay, itulah dia insting seorang guru kan. Gitu. Sebut nama Naim, Naim masuk. Okay, so kat sini formula dia, apa formula kuadratik completing the square? Ramai pula baru masuk. Silakan rap cikgu. Silakan rap. Okay, AX plus B over 2A squared minus B squared over 4A plus C. Itu dia. Okay. Yes. Ya, formula ini boleh dan selamat digunakan untuk apa-apa juga soalan. Tak kisahlah A tu positif ke, A tu negatif ke, A tu huruf ke, apa ke. Apa dia A? Apa dia A? General form quadratic equation is AX squared plus BX plus C equals to 0. So first step you write to general form
Okey. So kat situ 2x kuasa 2 tolak 6x tolak x kuasa 2 tolak 3x tambah 4 sama dengan kosong. Hati-hati. So this one you dapat x kuasa 2. Ini you dapat negatif 9x tambah 4 sama dengan kosong. Okey, kalau dia ada formula ada dua sebenarnya untuk completing the square ni. Ada banyak formula. Okey, ada orang dia buat dia faktorkan dululah bla bla bla. Okey, saya tak nak gunakan itu, saya nak gunakan ini. Jadi engkau kalau rasa aku cikgu engkau, kau guna cara apa yang aku ajar. Okey. So guna ini, kenapa? Sangat mudah. Okey, tengok Dan formula ini sangat penting, dia digunakan banyak tempat. Satu, untuk kamu mencari jawapan yang ini. Kemudian nanti kita gunakan untuk lakaran graf, sketch graf. Soalan pun lakar. Jadi tak perlu plot, tak perlu guna kertas, graf. Okey. So, apa kamu perlu tengok dekat sini? Okey, tak kisah ini secara kebetulan A kamu 1. Tapi sebenarnya tak kisah apa-apa saja A. Formula yang ini boleh kamu gunakan. Okey. So, senaraikan. Saya tahu kamu semua hebat. Tapi kehebatan kamu akan kalah bila kamu cuai. So, tuliskan dulu A equals to 1, B kamu negatif 9 dan C kamu 4. Tuliskan. Okey, yap. Ada apa-apa? Tak ada apa-apa. Okey. So, tuliskan begitu. Dan masuk saja formula. Okey. Formula A 1x plus B negatif 9 over 2A. Masuk saja. Kuasa 2 minus negatif 9. Kuasa 2 per 4A plus C. That's all. Okay, so kat sini you akan dapat, ini depan dia 1, so tak ada apa-apa. You dapat X minus 9 per 2 kuasa 2. So dekat sini tak payahlah nak tunjuk kamu yang hebat, sebab kamu punya hebat tu kadang-kadang tersilap. Okay, you tengok sebab dia kuasa 2, apa-apa pun dia akan positif. Then tapi dia akan jadi negatif sebab formula di luar negatif. So sebenarnya kat sini, cerita apa pun dia akan jadi negatif. Okay, so tekan kalkulator, you dapat negatif 81/4. Okay, jadi awak tekan kalkulator. Kalau awak tak nak congak, pemalas kan? Tak nak congak, pemalas. 1/2 pun kau tekan kalkulator. Okay, jadi sekarang, okay, mari aku ajar yang malas. You tekan negatif. Sebab yang malas ni sangat bahaya. Nanti saya takut dia salah tekan kalkulator. Sebab dia terlupa letak kurungan dengan betul. Okay, itu dia. Okay, you dapat jawapan ini, tekan sama dengan, tak apa. Nak tekan boleh, tak nak pun tak apa. Okay, dia bahagi 4 ataupun per 4 dekat sini tak apa. So, bahagi dengan 4. Okay, tekan sama dengan, biar berhati-hati di jalan raya satu-satu. Tambah dengan 4. Okay, itu dia. So, you dapat jawapan. Jawapan kamu negatif 16.25. You try tukar pada fraction boleh tak? Yes, you dapat negatif 65/4. Okay, so kat sini negatif 65/4. You ingat, kalau dia kata nak lakaran graf, inilah yang terakhir kamu dapat. Tapi kali ini dia nak nilai X. Bila dia nak nilai X, kamu ingat, sampai je sini, you buat macam ni. X tolak 9/2 kuasa 2 itu campak ke kanan. 65/4. Jadi X tolak 9/2 sama dengan set 65/4. So kita tekan kalkulator. Okay, kita tekan kalkulator. You nampak ini negatif kan? So saya kena negatifkan baliklah supaya dia jadi positif. Aduh, aku tolak buat apa? Okay, set 65/4. 65/4. Okay. Tekan sama dengan, sekejap ada orang masuk. Okay, so you dapat jawapan yang ini. Okay, nampak ini? So maksudnya jawapan kamu X, okay, sama dengan plus minus. Sebab dia dah bagi tahu 3 tempat perpuluhan. Jadi kamu round off siap-siap 3 tempat perpuluhan. Tadi angka bererti kat sini adalah perpuluhan. 3 tempat perpuluhan, so 4.031. 4.031. Itu 3 tempat perpuluhan. Okay, sekejap ada orang masuk lagi. Okay, sampai sini kenapa cikgu buat plus minus? Sebab dia set. Bila dia set, kena ada plus minus. Maksudnya positif boleh, negatif juga boleh. Okay, then
tolak 9/2. So kat sini tambah 9/2 ataupun 4/5. Boleh saja. So awak tekanlah kalkulator. Yang satu 4.031 tambah dengan 4.5. Okay, so you dapat jawapan yang ini. Okay. Then satu lagi kan 4 ni, so you dapat jawapan X sama dengan ni 4.5 jadi 8.531. Itu satu jawapan. Dan satu lagi, you tengok dia negatif 4.031 tambah dengan 4.5. You tekan kalkulator lah. Okay, so dalam jawapan dia bagi dua jawapan. X sama dengan 0.469. Ini yang dimasukkan 3 angka tempat perpuluhan. Okay, so inilah dia completing the square method. Kalau dia kata guna kaedah penyempurnaan kuasa 2, guna saja formula ini. Sebab kalau dia suruh kamu lakarkan graf, kita berhenti di sini. Sampai sini kita akan lakar. Tapi bila dia nak cari nilai X, you campak yang ujung ni pergi sebelah kanan. Then you selesaikan, dapat jawapan. Boleh settle? Boleh? Okay. Jadi awak tengok yang nombor 14 sama. Jadi satu saya buat, satu engkau buat, satu saya buat, satu engkau buat. Tapi kalau engkau tak buat, aku pun tak tahu nak jawab. Okay. So seterusnya. Ingat satu slide tu ada 2. Satu saya dah buat, satu lagi engkau buat. Tak nak buat pun tak apa. Buatlah semasa. Bila Adam? Free. Ya, bila masa free. Masa free tu bila? Masa tunggu result SPM. Free sangat masa tu. Yeah. Kan? Jawablah AdMed. Sebab get ready untuk masuk foundation. Get ready untuk masuk matrikulasi. Semuanya akan jumpa AdMed lagi. Okay. Awak akan jumpa AdMed lagi. Awak ni semua pelajar AdMed. Jadi buat betul-betul supaya AdMed awak elok. Sebab sekarang pelajar tak ambil AdMed pun peluang dia sama dengan pelajar yang ambil AdMed. Matrikulasi dulu pelajar tak ambil AdMed tak boleh masuk. Sekarang matrikulasi budak tak ambil AdMed boleh masuk. Budak tak ambil AdMed peluang dia juga luas. Dia boleh masuk politeknik, result dia bagus di politeknik, dia boleh sambung, dia boleh jadi engineer. Tapi kalau korang belajar AdMed daripada tingkatan 4 tetapi tak buat betul-betul, AdMed kamu fail, AdMed kamu dapat E, kamu punya peluang nak belajar lagi susah. Boleh tapi lambat sedikit. Kalau budak yang tak ambil AdMed, dia dapat straight A, dia dapat 7A, dapat 8A, 6A, so dia punya peluang lebih besar. Sebab dia boleh masuk politeknik dan politeknik terus boleh ke sambung degree. You dapat mungkin jimat 1 tahun. Macam tu tengoklah. Jadi bukan saya nak kata kalau macam tu tak payah ambil AdMed lah. Bukan kata macam tu. Maksud saya sekarang peluang budak tak ambil AdMed pun sama macam kamu. Cuma dia orang tak boleh jadi doktor. Dia orang boleh jadi engineer. Engineer dia orang masih boleh jadi. Doktor saja dia tak boleh jadi. Jadi kalau dulu kau engineer, doktor hanya budak AdMed. Sekarang tidak. Budak AdMed peluangnya doktor saja. Yang lain daripada budak bukan AdMed. Okey, sebab ramai saja pelajar sekolah kita sendiri yang dah buat result yang cemerlang di politeknik dan dia sambung engineering dekat universiti. Okey. So dekat sini awak tengok bentukan persamaan kuadratik mempunyai punca. Okey, sebenarnya kalau soalan tak bagi tahu apa-apa kaedah, tak payahlah nak menyusahkan diri nak guna sum of root and product. Kalau you nampak dia memang nombor, you buat je lah macam matematik. Mudah. Dia X tolak 3 means X tambah 3. So, sini 2X tolak 1 sama dengan 0. You expand. Okay. Tapi sekarang saya nak juga ajar menggunakan kaedah AdMed yang biasa. So, you cari dulu sum of root ataupun hasil tambah punca. Then you cari dia punya product of roots ataupun hasil darab punca. Sum of root hasil tambah punca, so you nampaklah negatif 3 tambah 1/2. Product is negatif 3 darab 1/2. So you dapat jawapan dekat sini. Dapat negatif 5/2. Yang sini you dapat negatif 3/2. Okey. Kalau saya laju bagi tahu sebab nawaitu saya nak buat ulang kaji. Bukan saya nak jawab SPM dalam masa 2 jam mesti siap. Saya nak ulang kaji. Bagi kamu betul-betul okey, saya terus. Sebab saya tak nak ulang dah. Lepas ni memang tak akan saya ulang. Okey.
Jadi tak faham cikgu, tak faham. Macam tu. Okay, so you dapat sini. Sampai sini you kena ingat formular. Apa formularnya untuk membentuk persamaan kuadratik Dahlia Cinta? Ada tak Dahlia? Dahlia Cinta, where are you? Ya, Jawab soalan aku. Cikgu tanya apa? apa cikgu soalan cikgu? Aku dah teka dah. Dia tengah makan. Wow. Dia tengah makan tu ngam-ngam. Okey, nak bentuk persamaan kuadratik, apa formula dia? X kuasa 2 apa dia? Yang ada Saya yang baru habis main isyak. baru habis main isyak, bagusnya engkau. Kita tak semayang lagi. Dahlia Cinta dah semayang dah. Ada. Okey. Siapa Yasmin Humaira. Yasmin Humaira. Yasmin Humaira. Yasmin Humaira. Cikgu tanya apa? Ya Allah, anak-anak aku ni. Aku rasa aku ngajar pegangan dinding kot ni tadi Ni, bentuk persamaan kuadratik. Apa formula dia nak masuk sum and product tu? Hasil tambah hasil darab tu. Apa formulanya? X kuasa 2? Cikgu ni kata ulang kaji sebab tu kita orang tak ingat. Kan? Tengok satu dua. Lambat 3. Lambat. Dam. Kan Lambat Lambat cikgu. Aduh, kenapa lambat? Okey, Sat. Sat Saya tukar internet. Lambat sangat. Cuba cikgu cakap. 1, 2. 3. Tapi tak adalah lambat sangat. Okey je. Sekejap saya tukar internet jap. Okey, 1, 2. Ui, lambat. Lah. Kita Lambat. orang lambat. Saja. Lambat pula. Tadi okey sikit. 1, 2. 3. Tak adalah lambat sangat. Korang saja. Kejap Jap. Adam. Sekejap saya cuba guna hotspot phone saya. Okey, lambat pula nak keluar dia punya phone hotspot saya keluar. Okey. Okey, dengar tak? 1, 2. 3. Bolehlah. Okey, tak apa, sikit-sikit lagi. So, formula kat sini adalah X kuasa 2 minus sum of root X plus product of root equals to 0. Ingat? Satu, 2. Ingat 3. Jauhnya kau cakap ingat. Tak, baru cakap. Tak. Dia okey je sebenarnya. Tak jawab. Tak jawab kan? Saja je kau kan. Okay. So X kat minus sum of root plus product. So kat sini kalau awak tengok. X kuasa 2 minus you punya sum of root is negative 5/2 X tambah product is negative 3/2 sama dengan 0. Okay, so kalau dia dalam quadratic general form, dia tak nak pecahan. So you darabkan semua dengan 2. Jadi jawapan kamu akan dapat, okay, darab 2, you dapat 2X kuasa 2 tambah 5X tolak 3 sama dengan 0. So sebenarnya guna cara ni boleh, guna yang cara yang hijau ni pun boleh. Mana-manalah. So kalau dia tak bagi apa-apa method, you gunalah formula maths saja. Senang, expand saja. Boleh Okay, itu nombor 15. Nombor 16. Nombor 16 sama. Nombor 16 benda yang sama. So kita tengok yang seterusnya. Ini dia yang best.
Okey, ini awak tengok. Okey, kita akan bentukkan persamaan. Kalau awak tengok dekat sini, dia ada formula. Sum of root iaitu alpha tambah beta, formula dia negatif B over A. Ingat, saya tak menggunakan ini. Saya tidak menggunakan ini. So, apa yang saya gunakan? Kalau soalan nombor 18 ni, awak tengok. Okey, dia bagi kamu 3x kuasa 2 tambah 8x tambah 7 sama dengan 0. Dia kata mempunyai punca-punca alfa dan beta. Bentukkan persamaan kuadratik yang mempunyai punca-punca 3 alfa dan 3 beta. Okey, siapa nak terang sedikit? Anybody want to explain? Ada tak? Siapa nak terang? Jawablah, ada ke tidak? Karena aku ingat lambat. Dengar macam form 4 nak. Form 4. Okey, form 4 jawab. Mula-mula kena jadikan 3x kuasa 2 tu jadi A dia jadi 1. Ya, jadi A-nya jadi 1. A-nya jadi 1. Okey, good. Siapa tu? Adam Adam. Adam. Tingkatan 4 Adam. Tingkatan 5 Adam. Hawa mana Hawa? Hawa? Tak ada Hawa Tak ada nama Hawa Tingkatan 4 tak ada 5 tak ada kan? Ada tak? Besok anak korang bagi nama Hawa tau. Bagi nama Adam, Hawa. Macam tu lah. Ini bagi nama Okey. Tapi nasib aku tak ada anak lagi. Kalau tak aku nak teringin juga nama anak Cempaka Dahlia Cinta kan. Okay. So sini 3x kuasa 2. Jadi kat sini macam Adam kata tadi 3x kuasa 2 tambah 8x tambah 7 sama dengan 0. You mesti jadikan A-nya kepada 1. Okay. A-nya kepada 1. Adam Azrai ada? Adam Azrai? Tak ada. Adam Azrai? Tak ada. Zaim? Tak ada juga. Ini sudah tak bagus. Ada cikgu. Ada. Asal kau sunyi? Kalau tak suara kau je kan? Amjad dia hantar wakil. Akram je yang join. Akram, Amjad ada? Tak ada. Ada tak? Dia kelas bahasa Arab. Dia ada kelas bahasa Arab? Apa? Entahlah, aku tak dengar pun. Okey, saya nampak ini Ingat, betul macam Adam kata tadi, saya akan buat A saya jadikan 1. Apa yang saya buat, saya jadikan A-nya kepada 1. So, awak dapat bentuk itu. Okey? Awak dapat bentuk ini dan kita compare. Tadi kita dah tahu formula kita adalah x squared minus sum of root. Kan? X plus product of root sama dengan 0. Ini formula kita. Ini berarti sum of root kita mesti opposite. Kalau awak tengok dekat sini positif, maka you punya sum is negative 8/3. And one more, product of root kamu, POR kamu adalah ambil sahaja 7/3. Okay, settle. Ini dia kata puncanya ialah alpha dan beta. So, ini adalah alpha tambah beta. Ini adalah alpha beta. Okay, settle. Kita settle pada baris pertama. Soalan kata bentukkan persamaan kuadratik yang mempunyai punca 3 alfa dan 3 beta. Bentukkan persamaan kuadratik. Bermaksud kamu kena buat yang baru. So, nak bentukkan persamaan kuadratik, you mesti ada sum of root ataupun hasil tambah punca. Tak kisah, boleh je. Sum of root, sum tambah iaitu 3 alfa tambah 3 beta. Sama dengan fakturkan 3 alfa tambah beta. Okey, 3 alfa tambah beta adalah negatif 8/3. Dapat negatif 8. Okey. And satu lagi product. Product of root ialah 3 alfa darab 3 beta sama dengan 9 alfa beta. Okey.
Kenapa dia guna alfa beta? Sebab alfa beta tak pernah digunakan dalam persamaan kuadratik. Jadi dia gunakan alfa beta di sini. Dia tak guna A dengan B sebab alfa biasa kuadratik dalam A in term of A kan. So kat sini you buatlah 9 darah alfa beta kamu adalah 7/3. 7/3. Potong, sini 3, 21. So, persamaan kita dapat apa? Yang baru ialah X kuasa 2 minus sum. Sum kita negatif 8, X. Produk kita adalah 21 sama dengan kosong. Negatif, so X kuasa 2 tambah 8X tambah 21 sama dengan kosong. Faham? Ada soalan? Siapa yang ada nak tanya, kemuskilan, terkejut apa-apa? Okey. Ada soalan? Understand. Understand. Good. Tak ada. Tak ada. Okay. Yang lain? Yasmin Zulai. Cikgu. Ya. Yang macam mana dapat 3 alfa, 3 beta tu macam mana tadi? Ini diberi? Oh, okey. Okay. Lain kali jangan baca soalan tau kalau periksa. Okay. Siapa tu tak siapa punya suara tu? Selain je. Macam tak biasa je. Azwa. Oh Allah. Pandai Sungguh ke Azwa? Iyalah tu. Tak siapa. Okay, next. Kita tengok seterusnya. Okay. Okay, so awak tengok kat sini. Okay, tengok. Tu dia. Okey, sebab ni ramalan kan. Jadi saya takut jugalah. Mari kita bincang lah ya. Okey. Dia kata diberi M dan N ialah punca. Okey, bagi persamaan kuadratik ini. Sama je dengan tadi. Bezanya tadi dia suruh kamu bentukkan persamaan 3 alfa dan 3 beta. Kat sini M tolak 1, N tolak 1. Jadi hati-hati. Sebab ini tolak tambah nilai menyebabkan awak pengsan. Okey. So ingat tadi Adam dah bagi tahu your A must be equals to 1. So yang ini A jadi 1. Tadi completing the square penyempurnaan kuasa 2 tadi tak kisah. Apa-apa saja A pun boleh. So this one your A must be equals to 1. So you dapat 2X kuasa 2 tolak 5X tolak 3 sama dengan kosong. So you divide by 2 bahagi 2 you dapat X kuasa 2 tolak 5/2 X tolak 3/2 sama dengan kosong. Sum of root berapa? Berapa sum of root? 5/2. Iya, 5/2. Okay. So sum of root adalah 5/2 and your product is ambil saja negatif 3/2. Jadi tak perlu lagi hafal formula yang sum of root is negatif B over A, product is C over A. Nanti aku takut terbalik masa periksa. Jadi tak payah hafal. Then kat sini dia kata puncanya ialah M tambah N. This one is MN. Okay. So, you tengok sini formular soalan kata bentukkan persamaan yang mempunyai itu. Punca sum of root equals to hasil tambah. Punca kita M tolak 1 tambah N tolak 1. So, you dapat kat sini adalah keluarkan M tolak 1 tambah N tolak 1. You dapat M tambah N tolak 2. So, ganti saja M tambah N adalah 5/2 tolak 2. So, selesaikan. Tekan kalkulator. So, you dapat jawapannya adalah 1/2. Boleh? And you punya produk adalah M tolak 1 darab dengan N tolak 1. You expand M kuasa 2 pula. MN tolak M tolak N tambah 1. So, you dapat sini MN kita dah boleh masukkan nilai MN. N kita negatif 3/2. Tolak dalam kurungan M tambah N. Ini yang kena guna kebijaksanaan kamu. Okay. So, you dapat dekat sini adalah negatif 3/2. So, dekat sini you dapat negatif 3/2 tolak M tambah N. M tambah N kamu adalah 5/2 tambah 1. So, you dapat negatif 8/2 iaitu negatif 4 tambah 1. You dapat negatif 3. Masuk formula X kuasa 2 minus
Sum kamu adalah 1/2x tambah C kamu negatif 3, kuadrat dia sama dengan kosong, so kita darab dengan 2. Darab 2, you dapat 2x kuasa 2 tolak x tolak 6 sama dengan kosong. Itulah dia. Sama juga dengan tadi, bezanya kat sini dia gunakan MN yang ini. Boleh? Cikgu, Yer. memang kena darab 2 ke? Ya, sebab bila dia general form, dia tak nak ada pecahan. Okey. Okay. Any question? No, No right? question. No question. Here we go. Okay, you tengok. Diberi bahawa P+, sama sahaja. Sama sahaja. Okay. So, you tengok. Alamak, telefon. Okay. Alamak, sorry kejap Alamak. Sekejap, sorry. Telefon budak-budak ada kelas. Okay. Tak dengar suara cikgu. Tak, saya tak bercakap pun. Okay. Sekejap So, you tengok soalan nombor 20. Yang ini pun sama Boleh suara saya dengar tak? Dengar. Dengar, okay So, nombor 20 nanti cuba sendiri. Okay, next. Kita tengok ini macam. Ini soalan. Awak, soalan ini keluar last year. Keluar. Last year ke? Betul lah. Yang ini. Keluar. Okay. Jadi, you tengok ini sebenarnya. You tengok dia kata diberi alpha dan beta. So, ambil yang ini. So, sama juga. Jadi kat sini persamaan dah ada. So, awak tengok kat situ bermakna awak dah tahu dah. Yang persamaan ini, you punya sum of root kamu adalah negatif 6. Punca dia apa? Alpha tambah beta. Produk kamu, sebab kat situ A-nya dah kan, awak dah dapat tu. So, produk kamu di situ adalah 3. Sama dengan alpha beta. Macam tu. Soalan tanya alpha tambah beta. So, alpha tambah beta terus dapat jawapan negatif 6. Bagaimana dengan yang ini? Siapa nak bagi idea? What is alpha kuasa 2 plus beta kuasa 2 per alpha beta? Apa Dia dia? jadi Aha. alfa tambah beta dalam kurungan kuasa 2 per alfa beta. Orang lain okey tak? 6 kuasa 2 per 3. Okey tak? Yes. Boleh? Okey, jap. Diam. Okey, so dekat sini, ramai pelajar dia tersilap kat sini ni tau. Bila soalan alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2 tu yang dia silap. Dia nak bagi kuasakan macam tu je. So, sebenarnya alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2 itu akan lahirlah. Alfa tak kuasa 2 tambah beta kuasa 2. Alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2 adalah lahir daripada alfa tambah beta kuasa 2. Kamu suka kata macam tu. Tapi kamu lupa dia akan jadi alfa kuasa 2. Beta kuasa 2 tambah 2 alfa beta. So means you kena tolak tu alfa beta. Buat video call Ayadin, dia call tadi. So you tolakkan sini, tolak 2 alfa beta. Faham? Okay, jadi maksudnya alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2 tu boleh dapat dengan cara yang ini. Okay. Jadi apa dia alfa tambah beta? Iaitu awak punya sum. Iaitu you buat negatif 6 kuasa 2 tolak 2 alfa betanya ialah 3 bahagi 3. Selesaikan dapat jawapan. Faham tak yang lain? Yes. Orang lain? Yes. Ada yang no tak? Semua yes. Bagus. Sayang korang. Okey, tak ada yang no kan? Semua yes. Ikmal, Naufal, tiba-tiba pula teringat dia orang ni. Ikmal, saya nampak Ikmal masuk tadi. Naufal, saya tak nampak Naufal masuk tadi. Amirul, saya tak nampak Amirul masuk tadi. Fatini, saya nampak dia masuk tadi. Fatini, Aisyah, Azimi, nama cikgu ingat tapi aku tak ingat muka. Okay. Aisyah budak sekolah kita Aisyah ada yang kelas 4D tu kan? 5D.
Oh, tak tahu. Ada seorang Aisyah. Aisyah. Tadi dia dah 2 kali kau beli kek dengan aku kau. Gila. Okey. Okey, ada soalan lagi. Amir ada Amir? Amir. Akram, Amir ada tak? Akram pun surah hilang mah. Amir tak ada. Tak ada juga Ada problem internet ke? Dia tak tahu. Tahu ke? Aina 4A. Aina ada? Aina Afrina ke Safina ke apa benda? Ada? Tak ada. Nisma ada? Tak ada juga. Tak apalah. Iqbal ada? Iqbal tanya soalan kat saya tadi tapi saya belum jawab. Apa yang Iqbal tanya? Iqbal tak ada. Faris tak ada. Okey, sekian, terima kasih. Panggil makin lama makin tak ada. Nanti baik tak payah panggil kan? Okey, so ini pun masih sama ya. Ini masih sama. Okey, cuma bezanya dia bagi kamu dalam pecahan dan dia suruh kamu cari nilai K dan P. Okey, tapi tak apa, saya tunjuk. Kalau ikutkan slide dia ada banyak ni tapi saya akan buat separuh je untuk malam ni. So, awak tengok dekat sini. Okey, dia bagi X kuasa 2 tambah 3X tolak 4 sama dengan 0 mempunyai punca alfa dan beta. Maksudnya persamaannya ada 2 tu. Jadi kalau awak tengok yang pertama tu punca alfa dan beta, jadi alfa tambah beta negatif 3. Alfa beta sama dengan negatif 4. Faham tak saya buat macam tu? Ini dia punya. Tu dia. Tak faham? Okey. Ini kan dia kata persamaan kuadratik X kuasa 2 tambah 3X tolak 4 mempunyai punca alfa dan beta. Bermakna hasil tambah punca iaitu sum of root. Kan sini 3 kan? Jadi dia negatif 3. Produk dia ambil sahaja nilai. Kenapa saya main ambil je? Sebab A dah jadi 1. Jadi ambil saja. Okey, so ini. Ini cerita yang ini. Sekarang kita tengok cerita seterusnya episod kedua. Okey, episod kedua kita ialah di sini. Okey, apa sum of root dekat sini? Untuk persamaan ini. Apa sum of rootnya? 6. Minus 6. Negatif 6. So sum of root kita adalah K per alfa tambah K per beta. Itu dia. Sama dengan negatif 6. Satu lagi K per alfa darab K per beta. Sama dengan berapa? P. Sama dengan P. Tu dia. Jadi bermaksud kita gunalah persamaan serentak di sini. Kan lagu apa? Arwah Sudirman tu kan. Kan sedap lagu tu kan? Tak apalah. Saya nyanyi nanti korang tertidur pula. Jadi tak apalah saya nyanyikan. Okey, so you dapat kat sini you selesaikan. You akan dapat beta K tambah alfa K bagi alfa beta. Tu dia. Sama dengan negatif 6. Okey. So, saya keluarkan K, sini beta tambah alfa per alfa beta. Sama dengan negatif 6. So, K, beta tambah alfa, alfa tambah beta sama sahaja. Bahagi negatif 4 sama dengan negatif 6. Selesai. So, K sama dengan negatif 4 dan negatif 6. 24 bagi negatif 3, you dapat jawapannya K negatif 8. Okey, dan yang bawah untuk produk you dapat K kuasa 2 per alfa beta sama dengan P. K kita dah tahu K kita negatif 8, kuasa 2 so 64 bahagi alfa beta ialah negatif 4 sama dengan P. Maka P-nya dapatlah jawapan sama dengan negatif 16. Cantiklah soalan ni. Okey, boleh?
Boleh. Okey. Boleh. Okey, sana. Sekejap ya. Okey, next. Seterusnya. Kalau awak tengok ni pun sama Ni pun sama, dia bagi punca. Cuma dia bagi satu nombor, satu lagi dia bagi kamu yang ini. Okay. So, ini semua yang sama jugalah. Jadi awak boleh, maksudnya awak boleh, awak boleh gunakan cara yang sama untuk yang ini. Boleh? Okay, next. Kita tengok seterusnya. Saya. Sekejap. Okay. So, saya teruskan. Saya teruskan untuk slide yang seterusnya. Kita tengok apa soalan kat sini. Kita tengok dulu. Masih sama. Cuma kalau awak tengok soalan kat sini, dia ungkapkan H dalam sebutan K. Bila ungkapkan H dalam sebutan K, maksudnya jawapan kamu nanti H sama dengan K. Macam itulah. Dapat macam tu. Okay, so apa yang awak perlu buat kat sini, dia kata apa? Diberi bahawa persamaan kuadratik bla 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 dengan H dan K ialah pemahalan. Mempunyai punca beta dan 2 beta. Masih sama. Okay, masih sama. Boleh? Masih sama? Okay, jadi awak tengok tapi dekat sini ingat, saya dah kata tadi, apa-apa pun kat sini, you tengok dia mesti jadi satu. Kalau punca apa-apa pun dekat sini mesti jadi satu. Kat sini H. So you kena buat dulu. Jadikan H X kuasa 2 tolak 3X tambah K sama dengan 0 bahagi H. Bahagi H, bahagi H. You dapat X kuasa 2 tolak 3X per H tambah K per H sama dengan 0. Okey. Dia kata puncanya beta dan 2 beta. Jadi sum of root kita mesti terbalikkan. Kat sini sum kita negatif bermakna sum kita positif. 3 per H sama dengan beta tambah 2 beta. Jadi 3 per H sama dengan 3 beta. Soalan nak H dalam sebutan K. Okay, so kita biarkan dulu, kita tengok produk. Apa produk kita? Produk kita di sini adalah mana dia? K per H. So, produk kita adalah K per H sama dengan beta darab 2 beta. Jadi, K per H sama dengan 2 beta kuasa 2. Soalan nak H dalam sebutan K, maksudnya kita akan buang beta. Jadi, dekat sini sebab sana beta kuasa 2, so saya buat beta yang ini. You dapat 3 per H bagi 3. Jadi, beta kita dapat 1 per H. Jadi, K per H sama dengan 2 beta 1 per H kuasa 2. Boleh? Boleh? Boleh. Boleh. 2 per H kuasa 2. Itu macam Okey, selesaikan. Okey, soalan H. Jadi saya bawa sana. H kuasa 2 per H sama dengan 2 per K. So, dapatlah jawapan dia. H sama dengan 2 per K. Cantik sangat soalan ini. Soalan bila? 2018. Untuk pengetahuan kamus, bermula 2016, soalan dah mula keluar dalam huruf. Tiada lagi nombor-nombor. Soalan separuh, kalau soalan 25 soalan kertas 1 tu, separuh soalan kamu letak kalkulator kat tepi. Kalkulator tu panggil-panggil, gunalah saya, tapi kau tak boleh guna. Sebab dia bagi dalam huruf. Kamu tak boleh tekan kalkulator. Boleh? Okey, so kat sini awak tengok apa dia kata, jika satu daripada punca persamaan kuadratik ialah 1/3. Ini pun sama dengan tadi. Cuma, okey, nampak tak? Sebab tu saya pilih-pilih soalan ini. Okey, walaupun ni awak tengok, dia kata 1/3 punca satu lagi. Apa ini maksudnya? Saya nak suara Amirul. 5C. Ada Amirul? Ada. Mirul?
Tak ada. Zulfauzan ada tak hari ni malam ni? Tak. Zulfauzan ada? Siapa tu? Dua-dua ada cikgu. Dua-dua ada. Alhamdulillah. Okey, memang anak-anak yang baik korang. Okey, cuba share kat saya sikit. Apa yang kamu faham kat sini? Kalau dia kata 1/3 punca 1 lagi. Okey, tak kisahlah. Zulfauzan boleh, Mirul pun boleh. Siapa yang nak jawab? Siapa? Siapa nak jawab? Tak nak jawab? Cikgu pilih lah. Saya pilih lah. Okeylah, saya nak pilih Amirul. Amirul? Ya. Okey, apa jawapan Amirul? Kalau dia kata 1/3 punca 1 lagi, Amirul. Ingat tak? Tahu tak apa maksud dia tu? 1 punca 1 lagi. Faham? Ingat? Apa lagi aku nak tanya? Faham? Tak ingat? Tak ingat. Tak ingat. Okey, Zulfauzan? Ya, ingat tak? Kalau dia kata 1 punca 1 lagi. 1/3 punca 1 lagi. Punca ni dia ada dua. Sama ada beza ke, sama ke. Sekarang ni dia kata punca dia kan 1/3 punca 1 lagi. Apa yang kamu faham ayat kat sini? Faham ke tak? Tak faham? Tak faham? Okey, tolong awak bila saya record ni dan kalau awak tengok saya banyak terang, awak tak berapa respon. Sebenarnya lagi bagus pun, bukan apa. Maksudnya nanti awak boleh tengok, bila awak tengok awak akan dengar je balik apa yang saya terang. Tolong sangat, saya nak awak kalau lupa, ingat-ingat lupa tu, tolonglah tengok balik. Kan, besok kalau saya tak ada pun, anak-anak kau nak belajar pun boleh. Meh tengok dulu cikgu mak ajar, cikgu ayah ajar. Ni cikgu dia ni, tapi cikgu ni dah tak ada. Al-Fatihah kat cikgu tu. Macam tu. Okay? Siapa yang? Zulhazira. Zulhazira? Tak ada? Siapa lagi satu aku nak panggil lah? Nabila Zaidi. Nabila? Tak ada. Anja, are you here? Nabila juga. Tak ada juga. Okey. Okey, tak ada, tak apalah. Zarina bagi tahu. Okey. So, apa yang dimasukkan 1/3 punca 1 lagi, awak boleh ambil lah apa-apa. Awak nak ambil apa? Awak nak ambil alfa. Kenapa? Sukalah cikgu alfa. Okey, fine. Ambil lah alfa. So, alfa dengan 1 lagi adalah alfa per 3. Boleh? Jadi dekat sini dikata jika satu daripada punca persamaan kuadratik ini ialah 1/3 punca 1 lagi. Okey. So dekat sini you susun dulu. Susun persamaannya jadi berapa tu? 6x tolak n. Ini darab ini 6x, ini darab ini tolak n. Tolak 2x kuasa 2 tolak 9 sama dengan 0. So kat sini you dapat negatif 2x kuasa 2. Tambah 6x tolak n tolak 9 sama dengan 0. Jadi awak kena ingat kita mesti jadi 1. So you divide by 2. Negatif 2 bagi negatif 2 bagi negatif 2 bahagi negatif 2. Okey, boleh? So dekat sini persamaan dia kamu akan dapat. Tak boleh dah nak. Okey, saya buat kat sini ya. Sekejap ya. Tak boleh dah. Tak muat. So, you dapat sini persamaannya x kuasa 2 tolak 3x tambah n tambah 9/2 sama dengan 0. Okey? Jadi, awak gunalah sum of root awak iaitu alfa tambah alfa per 3 sama dengan berapa kat sini? Berapa sum dia? Berapa sum dia? Naim? Ya, saya. Ni Naim. Naim tengok dekat sini. Sum of root kita berapa? Hasil tambah 3. Ya, 3. Jadi kita ambil alfa tambah alfa per 3. Alfa tambah alfa per 3 sama dengan 3. Selesaikan dapat alfa. Soalan bukan nak tanya alfa, dia nak tanya n.
Jadi ambillah ini N per 9 per 2. Jadi iaitu produk kamu N per N tambah 9 per 2. Jadi sama dengan kat sini adalah alfa darab alfa per 3. Jadi awak tengok alfa kat sini dah dapat jawapan nanti. Masukkan saja sini. Selesaikan dapatlah nilai N. Faham? Boleh? Faham. Okay, good. Bagus. Awak tengok yang ini masih sama. Okay? Masih sama. Membentuk persamaan kuadratik dengan dia bagi punca yang berbeza. Lain-lain punca. Ini ada alfa, beta. Ini alfa per 2, beta per 2. Dan dia cari nilai. Okay? So, yang ini, ini. Okay, nombor 32. So, tolong ingat kita berhenti di sini sampai bentuk persamaan je. Tak nak banyak-banyak. Jangan tamak-tamak. Nanti tak faham. Okay? So, saya stop dekat sini. So, insyaAllah, kelas seterusnya nanti, kita memang akan sambung. Kita akan sambung tajuk ini. Okay? Tu dia. Naim dah keluarkan muka aku dah. Okay, so kita akan keluarkan. Okay, kita akan gunakan tajuk yang sama, guna slide yang sama. So, untuk next class, kita akan sambung yang seterusnya. Faham? Yeah. Faham. Okay, so insyaAllah kita akan teruskan pada hari dan masa yang sama. Pukul berapa, Zaim? Zaim, pukul berapa, Zaim? Okey, pukul 8 suku minggu depan pada hari yang sama, waktu yang sama. Okey, bye. Afakufu, cafakafa, pufukufu, lapafan, sufukufu. Faham? Good night, cikgu. Cikgu. Tu Zaim tu. Faham. Faham. Afakufu, cafakafa, lapa befesnya first. Saya memfaham cikgu. Jangan mengerisau. Okey, lepas fafas ifinifi kifitifa bafalafa jafar fm berguna. Terus tak faham. Okey, baik. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Jangan lupa solat Isya. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Selamat. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama.